Para hadirin sekalian, perkara yang tak sebut minggu lepasnya, iaitu surah ini dipanggil surah Qaf. Dia mula dengan Qaf Al-Quran Majid. Dan surah ini menjadi amalan Nabi Muhammad SAW, baca sebagai ayat semaya dalam semaya-semaya jahar. Semaya jahar makna semaya ia jenis baca derah. Maghrib baik, Isya baik, Jumaat baik, Raya baik. Bila kita semaya, kita dikehendaki berjemaah. Dalam masa manusia berhimpun, kita panggil berjemaah, berhimpun ni, manusia tidak boleh tidak cakap sama sendiri. Orang ni kalau duduk seorang, senyap je. Di waktu dia manusia kita duduk seorang ni senyap, tak bercakap, tak ada orang. Tapi bagi kita orang Islam, sama ada Melayu Muslim, sama ada Cina Muslim, tak ada masa kita duduk seorang. Walaupun apa kita duduk seorang, tapi kita, akidah kitanya seorang ni tak ada. Bahkan malaikat bersama kita, Tuhan bersama kita, Allah Ta'ala bersama kita. Walaupun kita duduk seorang, malaikat begitu ramai duduk bersama kita. Dan malaikat ni begitu ramai, tiap-tiap bulu orang ni ada malaikat jaga. Tak tahu berapa juta Allah Ta'ala kerah malaikat jaga kita manusia. Kalau kita duduk berseorang tu, kita mikir cara kuno, tapi mikir cara Islam. Tidak seorang, tak pernah manusia duduk seorang. Jadi bila kita ada sayang, namanya malaikat, bila kita ada Tuhan namanya Allah, maka tak ada masa sepatutnya kita duduk senyap. Paling tidak kita berselawat, paling tidak kita berdoa, istighfar. Duduk seorang yang sebut ya Allah, sebutlah ya Allah, ya Allah Rabbi ufili warhamni wajburni warzuqni fa'afi. Doa yang kita baca dalam semaya tu, doa tu juga, luahan tu juga kita baca luas semaya. Dan baca Quran. Bila kita duduk seorang, kita kena buat dengan Tuhan. Pada duduk buat dengan orang, baik buat dengan Tuhan, buat hati kita. Kita baca ayat. Dan Nabi kita Muhammad SAW, sebagai yang sebut tadi, bila dia semaya, tak rajin Nabi Muhammad semaya seorang. Jemaah lah. Kecuali dia sembahyang di rumah dia. Banyak di rumah dia juga. Sorry lah. Kerana ada masa kita ni berasa nak seronok duduk keseorangan. Kita boleh luas penuhnya isi hati kita kepada Allah SWT. Maka Nabi kita baca Quran. Dalam banyak-banyak ayat yang Nabi kita baca dalam sembahyang, ayat ni lah. Apa di surah ni lah. Qaf wal Quran Majid barajibu aja'ahum mundirun minhum faqala kafin hadha syai'un ajib. Yang kalau kita baca surah daripada awal sampai ke habis surah ni, ujung dia bunyi lagu mana surah ni? Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasrun 'alaina yasir nahnu 'alamu ma yaquluna wa anta 'alim jabbar fadzakir bil qur'ani man yakhafu. Tu ayat sudahnya ayat 45. Muhammad, ingat satu hari nanti tashaqqaqul ardu, bumi hok mujejaknya akan rakau, akan berlubang, akan tubik habis manusia sepakat tubik lebih. Sira'an, manusia akan tubik daripada rekuhan bumi satu hari nanti. Sira'an, begitu sekali banyak. Kalau musim marat lama, mari hujan, biasanya katu dalam lubang ni tubik. Kita pergi tengok situ katu tubik dekat menghala begitu aku lah. Kadang-kadang cabut saya. Jadi makanan apa burung pun. Kemudian pada ujung tu fadzakir bil Qur'ani man yakhaf. Maka hendaklah kamu peringat pada manusia melalui Quran. Orang lagu mana hak guna Quran ni, man yakhaf wa'i, orang yang reti gerung kepada azab aku di akhirat. Artinya para hadirin, maka kalau kita ambil awal tu kita baca dengan lepas, Allah Ta'ala cerita perbalahan yang timbul di antara Nabi dengan umat. Hak dia bercakap. Balahnya apa dia? Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Dia manusia nak Muhammad, orang ni bahasa pelik. Kalau mu mari beritahu bahawa aku ni Nabi, dan Nabi ni kerja dia dua perkara. Royak benda hak sedap dengar, dan royak benda hak tak sedap dengar. Benda hak tak sedap dengar dia panggil munzir. Nabi ni gelaran dia munzir, dan gelaran dia juga Bashir. Munzir makna royak benda hak tak sedap dengar. Apa ni? Neraka, azab kubur, air panas, gapo asap,
Akhirat kelak tu mu akan ditutup air panas, mu akan diberi makan pohon kayu. Atas dunia ni kita dapat makan kuih, makan nasi, makan ular. Akhirat kelak Allah Taala sumak pohon kayu dalam mulut kita. Pohon kayu dia panggil zakum. Inna syaratal zakum ta'amul athim. Akhirat kelak aku lipat pokok duduk sudahlah. Kalau orang waknya kita diambil, kita lapar, kita lapar. Tak apalah, dia repih pokok duduk sebab dalam mulut kita. Bersalah ke mana? Setara pokok duduk kita melaut dah. Akhirat kelak pohon kayu zakum yang penuh dengan duri itu Allah Taala suruh melekat dia sumak masuk dalam mulut kita. Ni benda ni bila kita dengar tak sedap dengar. Hak berita-berita ni disebut oleh Nabi atas dasar dia ni nazirun ataupun munzir. Satu lagi benda hak sedap dengar, iaitu akhirat kelak bila masuk kubur, malaikat akan layanmu, malaikat akan datang senyum simpulmu, bidadari menunggu ini itu apa namanya, nuzulan min ghafur rahim, ada makanan khusus dicadang oleh Allah untukmu sebagai Tuhan Taala, Tuhan maksiat. Sejak orang tak sejak daripada kubur. Lah kubur tu kalau kita orang baik dengan Tuhan atas dunia ni, buah Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang, lah kubur tu ditebuk lubang kubur tu kuat. Nampak selalu syurga. Sedap kita dengar dia. Hak lagu dia panggil basyir. Jadi benda-benda begini Nabi kita sebut dalam masa mula-mula dia Nabi. Orang geger, orang Mekah geger. Bising, betul kamu Nabi Muhammad, Nabi-Nabi ni apa Nabi orang puaku juga. Patut Nabi ni orang hak jenis makhluk lain. Dewa-dewa ko, jemalan ko, puaka ko, atu ko, barulah munasabah jadi Nabi. Itu mengikut pandangan mereka. Pandangan mereka orang Mekah ni nak jadi Nabi ni kena makhluk lain, tak boleh sama-sama orang tak boleh. Jadi soal siapa dia ajar ke dia bahawa Nabi ni kena makhluk lain, tak boleh jadi orang. Ini reka-reka pak lelah ni pun orang duk reka lagi. Nabi Islam ni tak boleh pecah belah. Islam ni bawa mundur. Islam ni buku hara. Siapa dia ajar kamu bahawa Islam ni bukan hara? Jauh daripada zaman jahiliah kamu 2000 tahun itu, pahala ni jahiliah moden. Boleh itu juga dia sendiri. Bila kita nak lawan Nabi, nak lawan ajaran Allah Taala, Allah Taala beri peluang soal jawab. Nak soal apa boleh? Hak mu tak reti aku tolong jawab Muhammad. Aku royak. Jadi kesimpulannya Quran ni kalau kita baca awal ayat ni sampai ke akhir, semua sekali dia soal jawab. Banyak mana soalan hak manusia buat, Tuhan tolong jawab. Tapi akhirnya ujung jatuhnya ayat sebut baca tadi ialah sampai ke kiamat. Tak ada sebuah buku cerita yang manusia tulis. Tak ada sebuah buku kita belajar di universiti ke, belajar pondok ke, buku cerita ke, buku kesihatan ke, buku pertanian ke. Dalam tu buat masalah pertanian, kesihatan ke, ujung jatuh buku tu sampai ke pada masyarakat ada. Kerana tiap-tiap buku ni ditulis sekadar tulis, sekadar depan mata dia. Kesihatan lagu ni, pertanian lagu ni, ekonomi lagu ni, alam sekitar lagu ni. Kita baca buku ayat tulis ni berarti sekat tu je. Tapi Allah Taala ada, dia tulis Quran dalam ayat itu. Dia boyak cerita atas dunia, sudahnya pada masyarakat. Supaya tiap-tiap orang faham hidup atas dunia tak sudah dia pada masyarakat. Mu nak faham tak sedar, dah ligi je lah. Ini satu daripada benda yang kita dapat belajar daripada Quran. Kemarin dulu Amba baca sebelum subuh, abasa wa tawalla an ja'aul a'ma wa ma yadrika la'allahu yazakka. Ayat ni gitu juga. Ayat ni cerita Nabi kita duduk tengah kecek dengan satu orang besar di masjid. Mari seorang buta, namanya Abdullah Maktub. Dalam ayat tu dia tak sebut nama apa Abdullah, nama apa orang buta, tapi dia sebut al-a'ma orang buta. Jadi bila Nabi duduk kecek dengan tetamu, dia tetamu orang besar, apa kita kata tuk mulung kau lah, tuk gawa kau di kau kan. Jadi ada orang Mekah lebih kurang adat kita lah. Kalau kita berkecek dengan orang besar, mari orang kampung serai-serai bisa dia minta piti berapa, kalau kita serabut juga duk ganggu layanan tetamu, serupa je Arab yang kita serupa. Jadi Tuhan kata, hey Muhammad, aku duk perhati duk kecek dengan orang besar, bila mari orang buta minta cara ambasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tuhan tegur Nabi bahawa mu ni Muhammad
Entah kau kecek kau besar tak layan dah. Kau baru mari. Entah kau dia ni buta kan. Allahu Akbar. Kalau kena kita jadi nabi dah. Katalah kalau kena jadi nabi. Kita tak sebut lagu tu dalam Quran. Kalau kita tak ada amanah dalam Quran hak tu kita ni kita tak sebut benda tu malu ya. Tak sebut dah ni buat. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai sifat dia amanah, sidik, amanah, fatanah, tabligh. 4 sifat yang wajib kita iktikad Nabi Muhammad. Sidik, as-sidqu, kecek benar. Amanah, amanah lah, fatanah, bijak, tabligh, nyapakan. Maka tak kira ayat tu malu ke dia ke ayat puji dia sebut belakang dalam Quran. Ini satu daripada kelebihan Quran berbanding kita.